Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, atau kama qal. Hadis dhaif, rawahu Ahmad. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuknya bulan Rajab, Nabi akan memperbanyakkan membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ni tuan-tuan sekalian, kita rajin duk baca. Bila masuknya bulan Rajab, tiga benda ni kita nanti akan minta kepada Allah, iaitulah kita minta keberkatan dalam bulan Rajab, dan juga kita minta keberkatan dalam bulan Sya'ban, dan yang ketiga kita akan minta Allah Ta'ala sampaikan kita kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Hari ini kita duduk di penghujung Sya'ban, dan doa ni kita baca sampai hari ini. Beza ada apa tuan-tuan? Kita minta barakah dalam bulan Rajab itu kerana bulan Rajab itu di dalamnya terdapat bulan yang disebut sebagai Syahrul Hurum, iaitulah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bulan yang dihormati. Bukan tekan Islam menghormati bulan tu, malah golongan orang-orang jahiliah sendiri pun depa juga hormat kepada bulan ni. Dan bulan haram ni dalam Islam dia ada 4 bulan haram. Yang pertama disebut sebagai bulan Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Zulqa'dah, dan yang keempat Zulhijjah. 4 bulan ni kalau orang-orang jahiliah mereka takkan bergaduh dalam 4 bulan ni, walaupun mereka ni memang kaki gaduh. Kita tahu di antara suku dengan suku dalam bangsa Arab ni, dia tak boleh nak bersatu. Tak boleh nak bersatu. Ada sikit perselisihan, bergaduh mesti ramai punya. Jadi 4 bulan ni mereka akan buat gencatan senjata. Dan bulan ni diraikan oleh Islam, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran tentang bulan-bulan haram, fala tazalamu, janganlah kamu melakukan kezaliman sesama kamu. Ibnu Kathir dia kata apa? Yang kata kezaliman tu maksud dia apa? Maksud dia jangan duk buat benda yang Tuhan tak suka dalam bulan ni.
Kalau buat satu benda Tuhan tak suka, kalau buat satu benda yang mendatangkan dosa kepada Allah, maka dosa itu digandakan balasan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 4 bulan ni. Kemudian kita minta pula kepada Allah, wa barik lana fi Sya'ban, dan minta keberkatan dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kita sedia maklum dia merupakan satu bulan yang diangkat amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna diangkat amalan oleh Allah? Tuhan dia akan tengok amalan kita ni setiap masa. Amalan kita ni akan dibawa oleh malaikat dan disampaikan kepada Allah. Sebab itulah Nabi SAW ketika mana cucu angkat dia yang bernama Usamah bin Zaid, dia tanya Nabi SAW, dia kata, lima araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Dia kata, ya Rasulullah, saya tak nampak pun kamu dalam bulan-bulan yang lain kamu memperbanyakkan puasa seperti mana kamu memperbanyakkan puasa dalam bulan Sya'ban. Pasal apa macam tu? Kata Nabi SAW, Nabi kata, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Nabi kata, kalau hang nak tahu yang aku memperbanyakkan banyakkan puasa dalam bulan Sya'ban ni pasal apa? Pasal bulan Sya'ban ni orang mula lalai dengan bulan Sya'ban ni. Orang dah mula duk gelut dengan benda hak lain dalam bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban juga dia di antara celah-celah di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Dia di antara celah-celah 2 bulan besar yang menyebabkan orang tak apa nak peduli sangat apa yang ada dalam bulan Sya'ban ni. Dan kata Nabi SAW, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Nabi habaq kepada Usamah bin Zaid, Nabi kata, kalau hang nak tahu dalam bulan Sya'ban ni lah bulan yang paling penting. Pasal apa paling penting? Kerana Allah Subhanahu wa taala dia akan mengangkat semua amalan-amalan kita, dia nanti akan tengok, dia nanti akan audit amalan-amalan yang kita buat. Semua benda akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sama macam bulan hak lain. Bulan hak lain malaikat dia ambil hanya pada waktu Isnin dan juga hari Khamis. Bulan yang lain malaikat ambil pada waktu semayang asar dan juga semayang subuh. Tetapi yang dikatakan bulan Sya'ban tidak ada waktu. Setiap masa amalan kita ni terus sampai kepada Allah. Malaikat nanti akan sampai terus kepada Allah. Malaikat tengok kita ada buat apa, malaikat sampaikan kepada Allah amalan kita sepanjang bulan Sya'ban. Dan kata Nabi, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Nabi kata, aku nak sangat, aku seronok sangat kalau amalan aku tu waktu malaikat bawa bertemu dengan Allah, waktu tu aku tengah duk berpuasa. Pasal itulah dalam bulan Sya'ban Nabi SAW memperbanyakkan puasa-puasa sunat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita minta dalam doa yang saya bacakan hadis mula-mula, kita minta waballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kepada kami Ramadan. Kalau Allah Ta'ala panjangkan umur kita, sehari dua nanti kita akan bertemu dengan Ramadan. Persoalan dia tuan-tuan sekalian, bila berjumpa dengan Ramadan, agak-agak kita boleh masuk tak boleh masuk dalam bulan Ramadan. Itu soalan dia. Bila jumpa bulan Ramadan, agak-agak kita akan manfaatkan ataupun tidak bulan Ramadan. Ramai orang yang berjumpa dengan tempat yang dia nak pergi, tetapi tak ramai orang yang boleh masuk dalam tempat yang dia nak pergi. Marin dulu ke apakah? Kedah lawan Terengganu apakah? Di Stadium Darul Aman. Semua pakat timpa pergi, tuan-tuan sekalian. Mereka bagi tiket siap dah. Mereka tutup pagar tu pukul 8. Kawan pergi sampai 8.30. Ni, kawan pergi sampai 8.30. FRU punya duk jaga duk pintu, dia kata ni kami ada tiket. Tiket miket dia kata. Pukul 8 ni mau duk masuk, hang pukul 8.30 baru hang sampai, hang tengok live Facebook lah dia kata. Pakak duk hinggap marah habis-habis. Tuan nampak tak? Saya nak abang-abang, bukan nak abang tentang bola sepak ni dah. Cuma nak abang, dia sampai tak sampai di stadium tu? Dia sampai, dia masuk ke tak?
Bila dia tak masuk dalam tu, dia tahu ke cerita apa yang berlaku dalam tu? Dia tahu ke tempat duduk dia dalam tu? Dia tahu ke siapa kena kad merah sampai 2 dalam tu? Pasal kita tengok. Sama juga dengan Ramadan. Ramadan duduk depan mata hang, tapi hang tak tahu, hang tak pernah masuk dalam Ramadan. Hang tak tahu apa yang duduk dalam Ramadan. Pasal itu, bila Ramadan mai, dia jadi tenggelam punca. Dia tak reti nak buat apa. Orang puasa, dia puasa. Orang mai semayang tarawih, dia mai semayang tarawih. Orang tinggal masjid, dia pun tinggal masjid. Pasal apa? Pasal dia minta kepada Allah hanya sebatas sampaikan kami kepada Ramadan, bukan minta kami ni masuk dalam bulan Ramadan. Sebab tu ada sebuah hadis Nabi SAW, riwayat daripada Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi SAW yu'allimuna haula'il kalimat idza jaa Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbalah, atau kama qala, hadis dhaif rawahu Tabrani. Daripada Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW bila dekat-dekat dengan bulan Ramadan, Nabi rajin duk peringat kami dan menyampaikan kalimat-kalimat yang bila kami dengar ni, kami berasa macam kami berharga di sisi Nabi SAW. Kalimah tu apa? Iaitulah doa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbalah. Maksud dia, ya Allah, ya Tuhanku, sallimni li Ramadan, hantarkan aku. Hantar ni makna apa tuan-tuan? Bersama dan menemani kita. Bersama dan menemani kita. Kita hantar anak kita pergi sekolah, tuan-tuan sekalian. Kita tanya anak, siapa hantar pergi sekolah? Dia kata ayah. Ayah hantar dekat mana? Dekat pagar sekolah. Belum hantar lagi. Tapi yang kita minta doa ni, maksud dia apa? Allahumma sallimni Ramadan, ya Allah, hantarkan kami ke dalam bulan Ramadan. Maksud dia Tuhan, nak bagi faham, maksud dia Tuhan dia pegang tangan kita, dia buat masuk kita dalam bulan Ramadan, dan dia memperkenalkan apa yang ada dalam bulan Ramadan, biar kita boleh manfaatkan bulan Ramadan tu. Bukan dekat tu saja, wasallim Ramadana li, dan Tuhan pi habaq pula kepada bulan Ramadan, Tuhan pi cerita pula kepada Ramadan, Ramadan ni hamba aku, dia nak masuk dalam kamu, maka kamu tengoklah dia. Ramadan kenal kita dan kita kenal bulan Ramadan. Bila kita kenal Ramadan, bila kita boleh masuk dalam bulan Ramadan, sudah pastilah kita tahu apa kelebihan dan apa benda yang akan kita buat ketika mana kita dah masuk dalam bulan Ramadan. Kesinambungan daripada doa tu, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Bila kami boleh masuk dalam bulan Ramadan, bila Ramadan boleh mai kepada kami, boleh terima kami, maka terimalah segala amalan-amalan kami dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, dia kata doa ni kita tak rajin baca, tetapi doa ni menjadi kebiasaan kepada golongan salafus salih mengamalkannya. Golongan salafus salih mengamalkan doa ni. Pasal apa tuan-tuan? Kalau takat sebatas balighna Ramadan, belum tentu masuk. Pasal apa saya sebut macam tu? Pasal di sana ada 2-3 hadis yang Nabi SAW dia cerita tentang orang-orang yang tak tahu langsung kata Ramadan mai kepada dia. Antara dia sebuah hadis riwayat daripada Imam At-Tabrani, yang mana hadis tu disebut sebagai hadis doa daripada malaikat Jibril alaihi salam ke atas baginda Nabi SAW untuk sampai kepada umat dia. Dan hadis ni disebut oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dan juga sahabat Nabi yang lain yang bernama Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu taala anhuma. Kata Ka'ab ibn Ujrah, satu hari Nabi SAW dia panggil kami semua. Nabi kata uhdurul mimbar, Nabi kata mai hangpa semua dekat dengan mimbar.
Maka sahabat Nabi pun nampak duk excited. Pasal apa? Pasal Nabi ni kalau dia nak habang satu-satu benda, Nabi akan panggil, bagi duk dekat sikit. Ini benda yang penting untuk Nabi nak habang. Fahadarna, kami pun ramai-ramai mai jumpa, mai duduk dekat Nabi SAW. Bila duduk dekat Nabi, Nabi naik di atas mimbar. Falamma irtaqad darajah, waktu Nabi naik tangga yang pertama, Nabi berhenti, Nabi kata faqala amin. Nabi naik tangga yang kedua, Nabi berhenti, Nabi kata amin. Nabi naik tangga yang ketiga, Nabi berhenti, Nabi kata amin. Falamma nazal, ketika mana Nabi turun daripada mimbar tu, sahabat Nabi terus pergi jumpa Nabi SAW. Sahabat Nabi tanya kepada Nabi, laqad sami'na minkal yawma syai'an ma kunna nasma'u. Ya Rasulullah, hari ni kami tengok satu benda pelik. Kami tak pernah tengok pun benda ni kamu pernah buat sebelum ni. Kalau kamu naik atas mimbar, kamu akan naik terus. Tapi pasal apa hari ni nampak naik satu tangga berhenti, naik satu tangga berhenti, naik satu tangga berhenti, dan tiap-tiap kali berhenti tu kamu akan kata amin. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata falamma raqitu, waktu aku naik, falamma raqitu darajah, aku rabat tangga yang pertama. Inna Jibril alaihi salam aradali. Tiba-tiba di saat itu Jibril alaihi salam sudah turun mai kat aku. Apa Jibril kata? Bu'dan. Jibril kata amat celaka. Kepada siapa? Man adraka Ramadan falam yughfar lah. Siapa yang Tuhan tunjuk depan mata dia Ramadan, dia tak masuk dalam Ramadan, dan Ramadan tidak menjadi bulan yang menggugurkan dosa-dosa dia. Itu maksud hadis ni. Apa maksud dia? Ramadan duduk depan mata hang. Peluang keemasan untuk menggugurkan dosa-dosa hang duduk depan mata hang. Cuma hang tak cari, cuma hang tak berjumpa dengan pintu Ramadan yang kalau hang masuk dalam dia, hang manfaatkan Ramadan, Allah Ta'ala akan gugurkan dosa-dosa hang. Hang tak berjumpa dengan Ramadan. Bila tak berjumpa dengan Ramadan, apa makna dia? Bu'dan. Bu'dan ni makna apa? Iaitulah celaka dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nampak tak keterkaitan di antara doa yang kita baca dan juga hadis yang disebutkan oleh Jibril alaihi salam. Falamma raqitu thaniyah, Nabi kata waktu aku naik tangga yang kedua, Jibril menyatakan bu'dan man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Celaka bagi umat kamu, barang siapa yang dengar nama kamu disebut tetapi mereka tidak berselawat ke atas kamu. Lalu Nabi menyatakan faqultu amin. Nabi kata aku berkata ya Allah, mustajabkanlah doa Jibril. Naik tangga yang ketiga, falamma raqitu thalithah, aku naik tangga yang ketiga. Kata Jibril alaihi salam bu'dan man adraka abawaihil kibar, siapa yang ada kepada dia dua ibu bapa, au ahaduhuma, ataupun ada salah seorang daripada dua ibu bapa tu yang masih hidup, falam yadkhulil jannah, sayangnya dua ibu bapa itu tidak menjadi jaminan untuk memasukkan dia ke dalam syurga. Makna dia tidak taat kepada dua ibu bapa. Bila tak taat kepada dua ibu bapa, dia adalah orang yang celaka, dan diaminkan doa ni oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, hadis ni disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahih dia, tetapi ditaifkan di kalangan beberapa orang ulama hadis. Apa pun tuan-tuan sekalian, saya nak cerita apa? Hadis hak mula-mula kita baca. Apa dia? Ramai orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tak masuk dalam bulan Ramadan. Yang paling celaka, orang yang tak berjumpa langsung dengan bulan Ramadan. Dan inilah yang disebut sebagai Ramadan secara adat, bukan Ramadan secara ibadat. Itu beza dia. Beza dia, orang yang masuk dalam bulan Ramadan, dia akan menjadikan Ramadan sebagai bulan ibadat. Tetapi kalau orang yang dia tahu kata Ramadan ada depan mata, dia tak masuk dalam bulan Ramadan, dia tak reti nak buat apa dengan bulan Ramadan, maka Ramadan akan menjadi bulan adat, bulan kebiasaan bagi dia. Apa makna dia? Orang puasa, dia pun puasa. Orang kelang kabut dengan raya, dia lagi kelang kabut dengan raya. Orang kelang kabut pergi buka puasa di masjid, dia pun pergi. Yang inilah yang Nabi SAW sebut, kam min sa'imin, berapa banyak di kalangan orang hak puasa, kata Nabi,
laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Dia tak dapat apa-apa pahala, rugi dia. Yang dia dapat apa? Lapar dan juga dahaga saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kita berada di penghujung Syaban. Ada sehari dua lagi, setakatlah ni Allah Ta'ala sedang melihat amalan-amalan kita. Jadi banyak-banyak kita minta doa kepada Allah supaya sampaikan kepada Ramadan, supaya kita boleh masuk dalam bulan Ramadan, supaya Ramadan boleh kenal kita, dan supaya kita dapat memanfaatkan Ramadan sepanjang hari, sepanjang waktu yang ditetapkan kepada kita. Kita tak mau jadi Ramadan sebagai bulan adat, bulan kebiasaan kita. 10 hari pertama kita pakat pulun mai ke masjid, 10 hari kedua kita pun dah jadi goyang dah. Sehari mai, sehari tak mai. Mai 10 hari yang ketiga dengan kita beruyum tak tahu pergi ke mana. Tentang perasaan tak? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan muqaddimah tu bagi manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita buka kitab Muhimmah fi Ilmi Hadis. Kita duduk dalam buka surat 15. Duduk baris yang kedua. Muka surat 15 baris yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dia kata ini satu tambih, dia kata. Kita berhenti dekat tu. Tak silap saya, itulah kuliah kita yang terakhir, kita berhenti dekat tu. Yang tu pada 10 hari bulan 1. Bulan 2 saya tak mai. Bulan 3 kita ceramah Isra' Mi'raj kalau tak silap. Jadi bulan 4 kita sambung balik. Dia kata ini satu tambih. Tambih ni makna apa? Tambih ni makna dia peringatan. Peringatan dia kata. Pada menyatakan kebinasaan ke atas laki-laki yang mempunyai isterinya sebab berkahwin. Risiko kahwin tu ada. Walaupun benda ni benda baik, tapi kalau kita tak ada persediaan, maka benda hak baik ini pun dia akan menjadi satu benda yang memberatkan kita dan membebankan kita. Sebab tu tuan-tuan sekalian, istilah Melayu dia kata apa? Sediakan payung sebelum hujan. Kena ada benda-benda hak macam ni, kena siap. Jangan duk kira nak menikah ya. Duk balik abang kat kita ni, anak kita kata, ayah cik sampai seru dah, sampai seru. Rumah ada kah? Tak, rumah tak ada kira. Tak apa, dia kata menikah dulu, lepas tu rezeki dia main. Dia pandai pula lagu tu. Tak siapa abang ustaz duk ajak ke masjid, mampui. Jaga elok tuan sekalian benda-benda macam ni. Baik, dia kata maka iaitulah beberapa perkara. Risiko berkahwin itu, kebinasaan berkahwin bagi atas laki-laki itu ada beberapa perkara. Setengah daripadanya bahawa tiada mudah memberi belanja isterinya itu daripada harta yang halal. Nak cari harta yang halal ni kadang-kadang tuan-tuan sekalian susah. Apatah lagi nak bagi makan kepada isteri dan anak-anak di rumah. Dulu kita seorang, jadi kita seorang ni kita boleh lah, tak ada masalah lah macam mana pun. Tapi ni di rumah punya ada banyak mulut nak cari, mesti nak kena kerja lebih. Kerja ada lah ni pun beda-beda cukup makan kita dengan bayar rumah sewa, bayar duit kereta apa semua sikit. Lepas tu kita pun simpan apa sikit, masuk dalam saham sikit, selesai lah. Nak bagi makan apa semua tu. Main dengan nak raya lagi pun bini pun duk abang tema kali ni tema merah susu ke apa ke, jenuh nak kena cari pula. Pi cari kain-kain biasa ni tak mau, dia nak pergi cari kurang-kurang di jekyll bunyi pun. Jekyll kita pun duk raba paket lah. Kan? Tuan. Jadi benda macam tu. Jadi benda macam tu yang menyebabkan ramai orang di kalangan orang-orang yang duk ada hari ni, kerja duk ada ni tak apa nak boleh tak tampung. Sebab tu kadang-kadang malam pun dia kerja. Siang kerja lain, malam kerja lain tuan-tuan sekalian. Celah-celah tu buat menega online pula. Celah-celah tu buat grab food lah, buat apa segala-galanya. Pasal apa? Pasal nak memuaskan hati yang ada di rumah tu. Apatah lagi ketika mana benda-benda ni bersangkutan dengan perkara-perkara yang halal. Dan dia kata apa? Dia kata padahal wajib atasnya memberikan nafkah. Nafkah ni dia ada dua tuan-tuan. Nafkah dia ada dua. Satu disebut sebagai nafkah rohaniyah, yang kedua disebut sebagai nafkah zahiriyah. Nafkah zahiriyah ni apa? Bagi satu orang lelaki, dia perlu menyediakan tempat tinggal yang selesa kepada isteri dan juga keluarga dia. Tempat tinggal yang selesa. Tak kira lah sewa ke apa, tak kira. Tapi jangan duduk lena di masjid. Kan? Jangan duduk lena di masjid.
Dan yang tu pun, nafkah tu pun kemampuan ke atas dia, bukan kemampuan ke atas isteri dia. Yang tuan-tuan nak kena faham. Kalau ikut isteri dia, dia nak rumah besar, pasal dia pun orang kaya. Kita menikah dengan anak orang kaya. Bila menikah dengan anak orang kaya, ikut sesuai dengan selera orang kaya. Kan? Jadi kemampuan kita, abang kat dia, aku tekak mampu rumah macam ni ya. Kalau hang mau duduk dia kata. Kalau tak mau duduk, kita fikir yang lain, dia kata begitu. Kan? Itu. Yang kedua, bukan tekak kita bagi tempat tinggal, bagi pakaian. Dan seterusnya kita memberikan makanan kepada dia. Suruh mau duk makan ya. Tapi kalau tiap hari nasi kandang, jahanam ya kita. Kan? Kan? Dan tiap hari kalau Maggi pun lagi jahanam. Pakai botak kepala habis-habis. Yang tu daripada zahiriah. Daripada segi rohaniah kita tahu yang kata batin tu macam mana. Keperluan tabiat manusia. Daripada segi kemahuan nafsu dia, kita kena selesai buang. Bukan tekak yang tu. Orang kita duk pegang yang kata nafkah batin ni hak tu ya. Dia kata ni saya okey, dia kata bukan hak tu saja. Daripada segi layanan, daripada segi belayan, daripada segi kasih mesra, daripada segi cakap hang, daripada segi hang tidak menjatuhkan maruah dan kehormatan dia, itu juga nafkah batin. Kita panggil dia dengan panggilan yang sesuai. Ni panggil ikut dan dia. Panggil woi lagu tu tak apa nak kena. Kan? Mentang-mentang lah dia kelam sikit panggil woi hitam. Panggil hitam. Kan? Tak boleh. Tuan sekalian, benda-benda macam tu dia tidak menyalurkan nafkah yang terbaik kepada isteri dia. Yang ni yang bakal dituntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kalau betul-betul kita tak jaga peraturan ni. Dan seterusnya dia kata apa? Dia kata maka adalah berkahwin itu sebab yang meluahkan dalam menuntut makanan yang haram. Istimewa pula pada zaman sekarang ni. Antara risiko terbesar dia tuan-tuan apa dia? Bila duk cari makanan nak bagi puas hati semua anak dan juga isteri kita, kadang-kadang kita terlepas pandang benda yang haram ni. Benda yang haram kita terlepas pandang. Duk nampak mesin photostat mering apa? Bagus punya duk nampak, balas betul tu pergi jual. Kan? Mesti mesin photostat pejabat kita sudah balas, kita sudah pergi jual. Bawa balik makanan ikan sikit punya besar bagi kat bini apa semua. Tuan. Kalau elok benda-benda lagu tu benda boleh jadi. Sebab tu tuan-tuan tengok hari ni kadang-kadang sebab berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka dalam peristiwa 40 hadis peristiwa akhir zaman, Abu Ali An-Nadwi dia ada sebut. Dia kata antara kecelakaan satu orang lelaki tu adalah disebabkan kerana keluarga dia. Saya pernah sebut kepada tuan-tuan sekalian, kita tak mampu, kita ada motor, kita bawa anak kita pergi hantar pergi sekolah, pergi ambil apa semua tu. Anak kita duk perhati kawan dia yang ayah dia duk pergi hantar, pergi ambil dengan kereta. Kan? Dia pun kadang-kadang balik dia buat sakit kepala, kata adik pasal apa? Dia kata ayah cik sakit kepala lah panas. Dia kata ayah bila nak beli kereta? Kita dengar kereta pun terlayak liom tak lepas lah. Motor tu pun rotek pun berapa bulan punya tak bayar lagi. Duk fikir nak kereta pula tang mana. Lepas tu dan teringat kawan. Kawan pun sama juga gaji dengan kita. Kawan pun kerja sama dengan kita. Tapi nampak dia ni mewah lain macam. Kereta sat-sat dia tukar kereta lain. Motor pun sat-sat tukar motor lain. Pakaian pun nampak pakaian pun smart dia pakai berjenama. Saja kita duk pergi korek tanya tengok. Hang gaji sama dengan aku. Tapi aku tengok hang nampak kehidupan hang ni okey. Dia kata hari tu kau abang dah kat hang. Dia kata hang yang tak mau. Hang duk belagak kata hang tu ustaz. Dia buh gitu kat kita. Aku duk abang dah kat hang. Ni kalau buat sikit aja, kita bukan nak ambil banyak, kita ambil sikit sudah. Dengar sikit aku tu. Jadi tuan-tuan sekalian, nak bagi puas hati apa yang duk ada di rumah kita. Boleh faham tuan sekalian? Cerita macam tu. Kalaulah Nabi kata, kalaulah tidak dikeranakan anak-anak dan isteri kita, kita mungkin akan dicelakakan oleh ibu dan ayah kita. Kan? Dia duk jaga kita lama dah apa semua. Lepas tu kita dah keluar universiti apa, dia duk desak kita bila nak cari kerja. Dia kata ni nak dapat dah interview banyak tempat ni. Bila dapat interview, dia pula bagi syarat. Dia kata kereta aku ni pun payah nak start. Dia abang macam tu ya. Dia nak suruh kita tolong beli kereta baru kat dia. Yang tu ya. Kita nak harap kereta baru, ayah nak kereta apa? Dia kata, Volkswagen Polo, hang buat mai aku. Jadi polong kita. Kan? Dia pula duduk pula di tempat-tempat yang terdedah dengan benda-benda hak cukup mudah untuk nak ambil duit-duit haram ni tuan-tuan sekalian.
Dia kata tak apa kali ni ya. Dia kata aku pejam mata kali ni ya, nak bagi puas hati ayah aku. Pejam-pejam mata, bawa balik buat segempolo bagi kat pak dia. Dia buat benda haram, tuan-tuan sekalian. Nampak tak? Dia dicelakakan. Allahu Akbar. Yang tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan Nabi kata kalaulah bukan kerana ahli keluarga dia, kerana adik-beradik dia. Kan? Kerana adik-beradik dia. Hang kerja besar, hang takkan tak boleh nak ni, kita balik ni, nak balik raya kalau boleh rentas ni. Balik raya ni bukan balik saja, tuan-tuan sekalian, balik itu nak tunjuk kereta apa. Abang pakai kereta apa, adik pakai kereta apa, abang pakai baju apa, adik pakai baju apa, anak-anak menakan macam mana. Benda tu semua akan diaudit semasa hari raya. Tuan-tuan nak? Kata hang kerja di Penang dekat 20 tahun ni takkan bawa balik apa nama Porton Saga Robocop, dia panggil Porton Saga Robocop. Orang tak pakai dah Porton Saga Robocop ni, dia kata. Hak ni orang pakai beda nak jual apa nama, jual ikan keli, Apa perasaan kita tuan sekalian? Okey. Tahun lepas hang kata kat aku logo tu, hang tunggu trik ni. Dia bawa balik Alphard tuan-tuan sekalian, meratap kod jalan tu. Rupanya duk jual ayam ketum belah kamu minjai ni. Contoh dia tu. Tak sungguh. Kan? Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau bukan kerana adik-beradik, Nabi kata apa? Kerana jiran tetangga. Kan? Jiran tetangga. Kita balik pada masjid pun dia kata aku tu. Dia pun sat-sat tukar kereta ni apa semua duk tengok. Kita balik, kereta lain pula. Dia pun duk di luar lagu duk lam kereta dia. Oh, balik masjid kah? Dia tanya kita, balik masjid tak? Malam ni dah kuliah. Kereta baru pula belum? Dia kata kereta baru, dia kata. Hang duk keluar pergi masjid kerak apa semua, aku tengok naik kereta buruk tu, dia kata. Kena siap baik aku tak pergi masjid, dia buat tu. Sebab aku tak pergi masjid ni kereta baru. Hang pergi masjid kereta buruk, dia kata. Lah ni hang mai ikut aku suruh pergi mengaji, mengarut apa semua, dia buat macam tu. Tuan-tuan nak kata apa? Pakai. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jaga elok tuan-tuan. Maka dia kata apa? Adalah di dalamnya itu membinasakan dirinya dan membinasakan ahlinya. Bila buat benda haram, walaupun sikit tuan-tuan sekalian, diri dia akan binasa, ahli keluarga dia juga akan binasa. Dan adapun segala orang yang bujang, ghalibnya ia sejahtera daripada demikian itu. Di habaq tadi dia kata apa? Orang hak bujang yang tak ada tanggungan anak dan juga bini ni, dia ni selamat sikit. Dia ni selamat sikit. Pasal apa? Pasal dia kira cari makan beda-beda dia aja. Nak lebih-lebih tak ada lagi untuk dia aja. Tapi ramai juga orang bujang hari ni pun benda-benda haram ni disapu apa tu ya. Kan? Dan dia kata, dan tersebut di dalam hadis Nabi SAW bahawa sesungguhnya satu orang hamba Allah diperhentikan ia pada dekat neraca pada hari kiamat. Diberhentikan dekat dengan mizan. Dan adalah baginya daripada beberapa kebajikan seumpama bukit yang besar. Kemudian maka ditanyakan akan dia daripada memeliharakan ahlinya. Akan ditanya macam mana kita jaga ahli keluarga kita. Kita bawa pahala yang banyak, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi Allah Ta'ala tanya kita tentang keluarga-keluarga kita. Macam mana kita pelihara mereka. Apa yang ditanya tu, dan daripada retanya dia akan tanya kita, hang betul ke bawa balik makanan yang halal kepada anak hang, kepada bini hang? Hang bagi halal betul ke kat depa? Beli baju daripada duit apa? Bagi makan daripada duit apa? Beli rumah daripada duit apa? Benda tu akan disoal siasat. Dan dia kata, dan daripada dirinya dengan memeliharakan mereka itu. Dan ditanyanya daripada hartanya, daripada mana ia mengusahakan dia, harta ni boleh dari mana, akan ditanya. Dan pada apa membelanjakan dia, min aina tasabahu wa fima anfaqah. Quran kata, Nabi kata, daripada mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan harta tu. Benda tu akan diaudit dengan secara detail hingga habis segala amalnya yang kebajikan, dan dituntut balas bagi kejahatannya itu. Dan tiada tinggal baginya satu kebajikan jua pun. Maka menyeru oleh malaikat, yakni berteriak ia di hadapan orang yang banyak dengan katanya, inilah orang yang memakan akan segala amal kebajikannya itu oleh segala ahlinya di dalam dunia. Dan terkaya ia pada hari ini dengan segala amalnya. Hari ini dia kaya, tapi sayangnya
amalan dia tu lebok sampai tak ada apa. Pasal apa? Pasal dia duk buat benda haram dan dia bagi makan kepada ahli keluarga, dan ahli keluarga menuntut kepada dia benda-benda yang disebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini hadis disebut sebagai hadis muflis. Ini orang yang muflis. Jaga elok-elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan diriwayatkan oleh setengah ulama, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita berhenti dekat tu. Malam ni saya minta kepada tuan-tuan untuk kita berhenti awal sikit. Kita ada baca ni lah. Oh, lepas Isyak. Lepas Isyak boleh baca. Kita baca lah boleh tak? Pasal apa tak boleh? SOP. Tak apa, lepas Isyak kita berhenti tu. Dan diriwayatkan tuan-tuan tanda dekat tu. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.